Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung siri yang kedua. Siri yang kedua dalam SP 7.1 bab 7 Jadi kalau pelajar tengok siri yang kedua ini, kita masih membicarakan tentang bab 7. Bab 7 7.1. Kalau kita tengok bab 7 semalam, cikgu dah share, cikgu dah kongsikan berkaitan dengan bahagian awal, dua muka surat awal agak panjang juga perkongsian kita. Hari ini cikgu nak sambung pada bahagian yang kedua, iaitu memperkasakan perpaduan dan integrasi. Pelajar dah sedia maklum dan faham tentang maksud perpaduan ni. Semalam kita dah detailkan tentang maksud perpaduan, kita dah detailkan tentang maksud integrasi nasional. Pada hari ini, pada kali ini, video ini, kita akan kongsikan bagaimana kerajaan membentuk perpaduan dan integrasi nasional. Yang pertama dari segi politik. Ini dari segi politik ni. Yang kedua, kita akan bicarakan juga, kita akan kongsi juga bagaimana kerajaan dari segi ekonomi memupukkan perpaduan, dan yang terakhir ialah dari segi sosial. Okey, terus bersama dengan cikgu, kita kongsi ini dengan mudah je sebab kita nak memahami apa poin-poin dia. Kalau kita tengok di sini cikgu akan letakkan beberapa kata kunci dan contoh-contoh soalan yang mungkin disoal. Katakan di sini, soalan yang pertama ini ditanya ialah jelaskan ataupun terangkan langkah kerajaan memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Ini soalan yang biasalah, tak ada kata istilah yang tinggi dan sebagainya. Baik, katakan dia bagi 6 markah. Okey, yang pertama di sini pelajar, kalau kita tengok di sini ialah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Okey, kita nampak di sini. Okey, yang biru ini ialah fakta. Kita ambil fakta dulu. Pembentukan Majlis Muhibah. Okey, menubuhkan Majlis Perundangan, membentuk gabungan parti politik, menyelaraskan perkhidmatan awam. Baik, yang biru ini ialah fakta. Baik, cikgu letak di sini dulu, biru ialah fakta. Baik, kalau kita tengok di sini, kita dah ada berapa fakta? F1, F2, F3, F4, F5. Good. Di mana contoh kita? Di mana huraian dulu? Baik, kalau kita letak huraian di sini, pelajar, cikgu letak dengan warna merah di sini. Okey, kalau kita tengok warna hijau lah. Okey, kalau kita tengok di sini, Jawatan Perpaduan Negara terletak di bawah bidang kuasa Magaran yang berperanan. Okey, nampak di sini, berperanan mendraft ideologi negara. Okey, di sini satu berperanan mendraft yang dikenalikan sebagai rukun negara pelajar. Baik, di sini pelajar mungkin dapat 2 markah. Kita letak di sini. Berperanan mendraftkan satu ideologi negara sebagai rukun negara. Sebagai rukun negara ini mungkin contoh. Ini contoh. Ini ialah huraian. Baik, 3 markah di situ. Baik, tengok yang kedua, membentukan Majlis Muhibah. Di sini ada huraian pelajar. Apa yang kita nampak itu? Bertujuan menggalakkan perkembangan, panjang pula tu menggalakkan perkembangan perasaan muhibbah
antara masyarakat berbilang kaum. Okey, kalau kita tengok di sini, ini ialah huraian. Huraian. Di sini dah berapa markah? Tadi 3, 2. Yang lain itu pelajar boleh nampak lah. Kalau kita nak tengok majlis perundangan, mana kita nampak? Ini sebagai garis panduan kerjasama antara kaum, memupuk identiti. Macam mana kita nak memupuk identiti? Mungkin satu bahasa, mungkin kita guna, nanti kita akan sentuhkan. Mungkin melalui satu bahasa, mungkin melalui satu sistem persekolahan dan sebagainya. Okey. Seterusnya, gabungan parti politik. Apa tujuan dia? Tujuan tu adalah huraian. Kalau kita tengok di situ, tujuan ialah huraian. Tujuannya ialah untuk mewujudkan keharmonian. Okey, yang bawah mewujudkan integrasi nasional. Ini perkhidmatan awam yang kerja government lah, yang bekerja dengan kerajaan. Baik, kalau kita tengok di sini pelajar, yang merah ini, merah, okey, letak merah tadi tak mahu situ merah, kita tulis, lupa nak tulis pula. Okey, merah ialah huraian, hijau ialah contoh. Okey, good. Kita nampak di situ. Okey, ni apa yang kerajaan buat. Jadi pelajar tengoklah perpaduan negara, majlis muhibah. Kalau kita dapat hafal 2 daripada 3 pun cukup lah. Kalau dapat hafal semua, dia sebenarnya kebanyakannya huruf P. Perpaduan, kalau pelajar tengok perundangan, parti politik, perkhidmatan. Jadi tolong ingat huruf P. Tolong ingat huruf P. Bermaksud kalau kita ingat huruf P ni, kita dapat menguasai lah di situ Okey, kalau kita nampak situ. Habis yang pertama kita ni. Kita tengok yang kedua. Ini parti politik. Sebab kita menubuhkan parti politik ialah parti perikatan lah. Kita tak dapat lari. Ini ialah parti perikatan yang ditunjang oleh parti UMNO, ada MIC, ada MCA. MIC India, MCA China, UMNO Melayu. Baik, kita nampak di sini. Tambah bawah. Sebab perikatan ni dia bermula daripada sebelum merdeka lagi. Kita nampak tahun 1955 ditubuhkan, dan tahun 73 ditubuhkan pula Barisan Nasional. Ini nama barulah. Dan sekarang cuba pelajar ingat apa nama baru. Adakah nama baru adakah nama Barisan Nasional ni masih dikekalkan atau ada nama baru. Jadi tengok apakah nama baru bagi Barisan Nasional. Okey, good. Habis satu, politik. Yang kedua, ekonomi. Kita dah belajar sikit tentang ekonomi, iaitu berkaitan dengan rancangan 5 tahun. Kita terdapat satu, rancangan pembangunan 5 tahun. Di sini kita katakan merah fakta, biru ialah huraian, hijau ialah contoh. Baik, kita tengok sini Okey, kita tengok fakta dulu. Rancangan pembangunan 5 tahun. Ada lagi, meneruskan dasar pembangunan, memperkenalkan dasar pembangunan ekonomi, fakta. Memberi tumpuan kepada masyarakat luar bandar dan wilayah, fakta. Memajukan bidang industri dan perdagangan. Okey, cukup 4 ni kita ingat dulu. Okey, ini ialah fakta, 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 fakta. Good. Sekarang kita nak tengok pula huraian.
Rancangan pembangunan 5 tahun. Okey. Kita tadi kita letak warna hijau kan? Supaya senang. Bila pelajar nak jawab, pelajar boleh tengok. Memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 2 markah saja. 2 markah. Okey. Memperkenalkan dasar apa ni? Dia pergi pada contoh. Dia letak situ contoh. Ada tak huraian je? Dia letak sini contoh. Contoh kita letak warna apa tadi? Sepatutnya tadi biru sini tak apalah, kita tersilap tu. Kita letak warna hijau. Kita letak warna biru lah. Yang ini kita letak warna biru. Kita dah tersilap tadi. Kita letak warna biru. Okey, good. Kita letak warna contoh warna biru. Supaya pelajar nampak bila kita nak study, tengok video ini, kita akan nampak. Okey, good. Apa yang kita nampak di sini warna biru mana tadi? Ini contoh dasar. Okey. Dan kita tengok apa huraian yang letak situ. Huraiannya ialah untuk kemakmuran ekonomi dan rakyat negara. Okey. Nampak situ ada berapa markah tu? Jadi kita nampak di sini. Di sini dah ada 1 fakta, 2 contoh, 1 huraian. Sini ada 4 markah. Okey. Tumpuan kepada masyarakat luar bandar. Okey, kita nak pergi pada huraian. Kita nak ambil warna hijau balik. Warna hijau balik. Apa huraian kita nak ambil? Melalui rancangan pembangunan tanah yang mampu menambah pendapatan rakyat. Okey, good. Di sini mungkin 2 atau 3. Sebab di sini melalui rancangan pembangunan tanah. Sebab ada perkataan yang ni. Mungkin 3. Dan yang terakhir ialah memperkenalkan zon perindustrian bebas. Okey, di sini kita nampak ada satu huraian, zon perindustrian bebas. Contohnya, okey. Apa kita nampak situ contohnya? Bayan. Okey. Di sini cantiklah sebab jawapan ni dia ada fakta, huraian, contoh. Di sini mungkin 3 markah. Jadi kalau soalan yang bertanya, ini soalan yang berkaitan dengan ekonomi. Jelaskan, buktikan, terangkan. Mungkin dia kata jelaskan, terangkan, buktikan, setujukah anda? Mana-mana kita nampak di situ. Okey, good. 2 di situ Dan yang terakhir ialah dari segi sosial. Good. Sosial ini kemanusiaan lah. Kalau kita nampak sosial, kita nak ambil fakta di mana kita nak ambil, sudah tentulah dasar pendidikan kebangsaan. 1. Dasar pendidikan ni banyaklah. 2 poin ini berkaitan dengan dasar pendidikan. Iaitu yang 1 ini. Ini dasar pendidikan. Ini pun dasar pendidikan. Cuma yang bezanya ialah di sini ialah sistem. Yang sini ialah bahasa Melayu. Ini ialah kebudayaan. Ini ialah sukan. Ini rukun negara. Baik, di sini biru ialah Okey, silap biru ialah fakta. Okey. Warna apa kita nak letak huraian pula? Okey, mungkin kita letak huraian ini warna merah. Kita buat gede-gede je lah Dasar pendidikan kebangsaan melalui akta. Okey, akta pendidikan. Akta ini yang saya letak ini ialah contoh. Contoh kita letak warna merah, biru, hijau, huraian. Okey, akta pendidikan. Dia dapat 2 markah di situ. Yang bertujuan, good. Dia kata yang bertujuan apa? Yang bertujuan mengukuhkan perpaduan dan integrasi
nasional. Baik, di sini ada 3 markah. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Baik, sistem pendidikan. Okey, kita nampak mana contoh? Mana contoh di situ? Contohnya seperti, ni seperti laporan amal talib sampai sini. Okey, pada sini amal talib, jawatan kuasa kabinet. Kalau kita dapat satu pun dah okey dah kita nampak di situ falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, apa tujuan dia? Kita nampak di situ apa tujuan dia buat. Kalau kita tengok tujuan itu huraian lah, untuk melahirkan rakyat yang patriotik, semangat cinta. Ini dah ada berapa markah? Mungkin di sini juga dah ada 3 markah. Yang lain tu banyak lagi lah pelajar Kalau kita tengok oleh bahasa Melayu, contohnya penubuhan UKM, Dewan Bahasa dan Pustaka. Tujuannya ialah untuk melahirkan masyarakat yang ada identiti lah kita nampak masyarakat yang ada identiti negara kita sendiri. Kita nampak di situ. Ini kita nampak di sini lah. Satu identiti bahasa yang sama. Okey, yang lain tu pelajar boleh baca. Mudah saja kita tengok yang sini. Kenapa cikgu buat 2 video ini panjang cerita? Sebab ini banyak, ini melibatkan fakta, huraian dan contoh yang detail lah. Jadi kita nampak ini adalah kesimpulannya apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, diharap pelajar memahami, faham berkaitan dengan bab ini. Baca, kalau tak baca memang sukarlah. Okey, itu saja daripada cikgu. Jangan lupa tengok juga video siri 1 supaya dapat kita gabungkan jadi satu video yang lengkap. Terima kasih dan jumpa.